Baik, seperti yang dijanjikan kita ke Sarawak, di mana Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited memastikan penyertaan Sarawak dalam agensi kementerian. Laporannya bersama Bumawi yang di sana. Silakan Buma. Ya, Tika, terima kasih. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia memberi komitmen memastikan penyertaan Sarawak dalam ahli lembaga pengarah di beberapa agensi di bawah kementerian berkenaan. Menterinya Dato' Ewan Benedict berkata langkah tersebut bagi memastikan perbincangan inklusif di peringkat agensi yang akan dapat menggambarkan pandangan daripada semua wilayah di negara ini. Kita akan memberikan fokus tambahan kepada Sarawak dan Sabah dalam pendekatan kita melaksanakan plan strategi dan plan pembangunan usahawan di kementerian kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Datuk Ewan berkata perkara tersebut merupakan antara topik utama yang dibincangkan bersama Premier Sarawak dalam pertemuan sulung tersebut selain memaklumkan Kerajaan Sarawak mengenai wawasan dan program yang bakal diadakan oleh kementerian di seluruh negara. Beliau juga memberi jaminan untuk bekerja rapat dengan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak bagi memastikan pembangunan usahawan, atlet sukan serta belia dalam industri kreatif di negeri ini. Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak melihat potensi sumber alternatif iaitu sisa isi rong kelapa sawit diproses sebagai bahan utama makanan haiwan ternakan. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata alternatif tersebut merupakan usaha yang strategik untuk masa depan sektor peladangan kelapa sawit di Sarawak. Malah menurut Dato' Dr. Stephen, penjanaan sumber pendapatan baharu tersebut akan merancakkan lagi sektor berkenaan menerusi tambah nilai pendapatan. Dia berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke Jago Selkra Estate Bauk dan Bauk Palm Oil Mill Sendirian Berhad di Lunduk pada Rabu. Terdahulu beliau bersama rombongan turut melawat ke kawasan Pangkalan Tebang sebelum ke Taman Kekal Pengeluaran Makanan TPKM dan Pusat Pertumbuhan Luar Bandar RGC Opar yang dicadangkan sebagai satu lagi kawasan pertanian moden dengan kerjasama kumpulan dari luar negara. Dato' Dr. Stephen Rudy memberitahu sesuatu yang baharu perlu dilakukan untuk Sarawak maju ke hadapan menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Baik, sejumlah 40 juta ringgit diperuntukkan bagi membina benteng hakisan di pantai Tanjung Riung Meludam di daerah pusat. Ahli Parlimen Batan Lupar, Muhammad Syafizan Kipli berkata, peruntukan tersebut adalah dana daripada Agensi Pembangunan Daerah Betung BDDA untuk salah satu projek pembangunan infrastruktur di kawasan Dewan Undangan Negeri Lingga. Menurut Muhammad Syafizan, pihaknya juga telah memohon dana tambahan sebanyak 18 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi tujuan sama. Tambahnya, projek tersebut masih lagi di peringkat perancangan dan menunggu reka bentuk daripada agensi terlibat serta berharap ia akan dapat dilaksana dengan lancar kelak. Projek tersebut sangat penting kerana hakisan boleh mengancam keselamatan segelintir penduduk yang tinggal berhampiran pantai Tanjung Riung. Beliau berkata demikian semasa meninjau tapak cadangan projek berkenaan di pantai Tanjung Riung Meludam di Pusak pada Rabu. Saudara, isu sekolah daif di pedalaman Sarawak bukan sesuatu yang baharu. Namun, usaha untuk mengatasi isu tersebut telah dijalankan oleh kerajaan dan pihak berkepentingan. Namun begitu, ia bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan segera dan selesai dalam sekelip mata. Bagi menyelami isu sekolah daif di pedalaman Baram, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Khairudin Ghazali, bersama rombongan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Baram telah turun dan melihat sendiri situasi yang dihadapi sekolah-sekolah tersebut. Jadi bila saya sendiri datang ke daerah Baram, pedalaman 3 ini khususnya, kita dapat lihat sendiri betapa keadaan itu sangat perlu kita bantu sebaik yang mungkin bagi memberi kemudahan untuk anak-anak kita belajar, dan begitu juga untuk guru-guru kita yang sanggup berkorban. Unsung hero yang tidak didendangkan ini boleh berada dalam suasana yang lebih selesa sedikit untuk mereka meneruskan perjuangan.
Menurut Datuk Pakarudin, walaupun berdepan cabaran tersebut, guru-guru dan kaki tangan sekolah berkenaan tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuan kerajaan. Katanya cabaran utama guru-guru di pedalaman bukan sahaja berada di sekolah serta kediaman yang daif, malah mengharungi perjalanan yang berjam-jam melalui laluan balak dan sungai. Jadi saya sendiri dapat merasai situasi begini dan pada ada ketikanya saya tidak dapat menahan kesedihan cuba menghayati apa yang dirasai oleh guru-guru di pedalaman ini. Sebenarnya mereka telah berkorban dengan begitu tinggi sekali demi untuk mendidik anak-anak pribumi di bumi Sarawak ini. Saya yakin pengorbanan mereka itu besar jariahnya untuk kehidupan mereka. Tapi apa yang penting, jiwa kental guru-guru di pedalaman Sarawak, Sabah ataupun di mana saja dalam negara kita ini perlu kita sanjungi, kita hargai. Kita perlu beri sokongan yang terbaik demi pendidikan anak bangsa kita. Justru beliau percaya pendidikan kepada anak-anak pedalaman itu wajar diteruskan walaupun sekolah hanya mempunyai seorang pelajar di dalam kelas. Dalam situasi sekolah sering dilanda banjir dan serba kekurangan, tetapi dengan pendidikan yang sempurna diberikan para guru akan menentukan masa depan anak bangsa. Pada lawatan kerja itu, Datuk Pakarudin bersama pengarah JPNS, Datuk Azhar Ahmad telah ke SK Ubung Imang di Long Lama yang berdepan isu bangunan daif dan sekolah krap dilanda banjir. Sementara itu, SK Long Pelutan pula, ia merupakan sekolah daif yang telah dalam proses pembinaan bangunan baharu melalui projek sekolah daif. SK Long Wat yang hanya mempunyai 19 orang pelajar pula, 5 orang guru dan juga merupakan sekolah daif yang dikunjungi rombongan tersebut. SK Long Atip yang merupakan antara sekolah terawal di daerah Baram itu juga antara sekolah kurang murid, iaitu hanya mempunyai 9 orang pelajar dan 5 orang guru. Pertemuan dengan ibu bapa dan komuniti Long Atip menuntut pihak KPM untuk tidak menutup sekolah tersebut. Mereka mengharapkan kemudahan asrama di sekolah itu diwujudkan semula bagi membolehkan pelajar-pelajar Penan di kawasan berdekatan bersekolah di SK Long Atip bagi menambah jumlah pelajar di situ. Sekolah terakhir yang dilawati rombongan KPM iaitu SK Long Bemang yang juga berdepan isu sekolah daif dan sering dilanda banjir. Mayat seorang pekerja kapal warga Myanmar yang dilaporkan terjatuh ke dalam sungai semalam ditemui terapung di sungai berhampiran Kampung Mohibah, Kuching sekitar 12 tengah hari. Menurut Ketua Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya, Muhammad Meramid, mayat Kiao Kind, 28 tahun ditemui pada kedudukan 1.8 km dari lokasi kejadian oleh pasukan mencari dan menyelamat. Muhammad dihubungi RTM mengesahkan penemuan tersebut dan mayat mangsa dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk bedah siasat. Dalam insiden sekitar pukul 8 pagi semalam, 3 pekerja kapal tongkang dipercayai dilibas tali kapal semasa sedang mengikat tali tongkang. Libasan itu mengakibatkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam sungai. 2 lagi mangsa mengalami patah kaki dan cedera ringan. Kes bagaimanapun telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut kerana pihaknya percaya terdapat elemen kecuaian sehingga menyebabkan kematian pekerja terbabit. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Atika, silakan. Baik, terima kasih Bu.